Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Taib. Saya wakil dari kumpulan 3 dan kami akan membentangkan tajuk oligopoli. Pertamanya, saya akan menerangkan tentang definisi bagi setiap struktur pasaran. Yang pertama, oligopoli. Terdapat hanya sedikit firma dalam industri dan terdapat halangan kemasukan. Produk diperdagangkan bersifat homogen dan beragam. Setiap firma boleh mempengaruhi harga dan dengan itu masing-masing mempengaruhi syarikat bersaing. Yang kedua, kartel. Sekumpulan bilangan firma yang kecil yang berkomplot untuk menyelaras aktiviti mereka. Dengan bekerjasama dan berkelakuan seperti monopoli, anggota kartel secara kolektif memperoleh keuntungan monopoli sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, monopoli. Satu bentuk pasar yang memiliki satu penjual untuk melayani ramai pembeli. Penjual atau disebut monopolis memiliki kuasa untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Dan yang keempat, persaingan bermonopoli. Satu struktur pasaran di mana firma mempunyai kuasa pasaran tetapi firma lain tidak boleh masuk dan meraih keuntungan positif. Dan yang kelima, persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak serta jenis produk yang dijual bersifat homogen. Seterusnya, saya akan membentangkan perbandingan ciri-ciri bagi setiap struktur pasaran. Ciri-ciri yang pertama, bilangan firma dalam industri. Bagi pasaran persaingan sempurna, ramai penjual dan pembeli. Pasaran monopoli, terdapat satu firma dalam industri. Pasaran bermonopoli, terdapat banyak firma tetapi tidak sebanyak pasaran persaingan sempurna. Manakala pasaran oligopoli, terdapat beberapa firma. Ciri-ciri yang kedua ialah jenis barangan. Pasaran persaingan sempurna, barangan berbentuk barang homogen, atau barang pengganti sempurna. Pasaran monopoli, barang tiada pengganti sempurna. Pasaran bermonopoli, barang berbeza tetapi merupakan pengganti hampir. Manakala pasaran oligopoli, barangan adalah berbentuk sama jenis dan boleh saling berganti. Dan ciri yang ketiga, kebebasan keluar masuk sesuatu pasaran. Bagi pasaran persaingan sempurna, firma bebas keluar masuk. Pasaran monopoli, tiada kebebasan keluar masuk dalam industri. Pasaran bermonopoli, firma boleh keluar masuk dengan mudah. Pasaran oligopoli, terdapat sekatan untuk firma baru masuk ke dalam industri. Ciri yang keempat, kuasa firma dalam tentukan harga dan pasaran. Bagi pasaran persaingan sempurna, firma adalah penerima harga. Tingkat harga ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran. Pasaran monopoli, firma adalah penentu harga. Ia mengawal penawaran dan tingkat harga barangan di pasaran. Pasaran bermonopoli, firma ada sedikit kuasa untuk menetapkan tingkat harga. Pasaran oligopoli, firma hanya dapat menetapkan harga berasaskan prinsip bekerjasama. Dan ciri-ciri yang terakhir, cara persaingan. Bagi pasaran persaingan sempurna, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang keadaan pasaran. Pasaran monopoli, barangan yang dihasilkan tidak mempunyai pesaing. Pasaran bermonopoli melakukan persaingan bukan harga. Firma tawarkan reka bentuk yang menarik dan membuat periklanan. Begitu juga dengan pasaran oligopoli, melakukan persaingan bukan harga. Mengapa kartel terbentuk? Kartel terbentuk sekiranya anggota kartel percaya bahawa mereka dapat meningkatkan keuntungan dengan menyelaraskan tindakan mereka. Kartel kebiasaannya berlaku di dalam pasaran oligopoli. Yang kedua, kartel juga adalah untuk melindungi kepentingan diri sekumpulan pengeluar, di mana pengeluar bekerja secara berkumpulan untuk mengatur harga komoditi. Yang ketiga, melalui ini, pengeluar menaikkan harga dengan mudah dengan melihat nisbah permintaan penawaran untuk barang tersebut. Yang keempat, anggota ini juga boleh membuat keputusan bersama untuk menyekat penawaran di pasaran. Dan yang terakhir, mereka juga dapat memutuskan untuk memberikan halangan masuk ke pasar mereka. Seterusnya, kita pergi kepada undang-undang yang melarang melakukan aktiviti kartel. Dan di sini saya senaraikan hanya dua negara sahaja iaitu Amerika Syarikat dan Malaysia. Kongres Amerika Syarikat telah meneruskan Akta Anti-Amanah Sherman pada tahun 1890 dan Akta Komisen Perdagangan Persekutuan pada tahun 1914. Jadi, akta ini telah melarang firma untuk bersetuju daripada melakukan kegiatan kartel yang akan mengurangkan persaingan. Jadi, kedua akta ini telah melarang kumpulan kartel itu untuk menetapkan harga secara berkumpulan.
Di Malaysia sendiri, kita ada Akta Persaingan 2010 iaitu Akta 712. Seksyen 41 Akta Persaingan ini menyatakan bahawa suatu perjanjian mendata atau menegak antara dua perusahaan yang berbeza dilarang, yang mana perjanjian itu mungkin akan membawa matlamat atau kesan yang menghalang, mengikat atau mengganggu persaingan dalam apa-apa pasaran bagi perkhidmatan ataupun barangan. Jadi di Malaysia kita ada Suruhanjaya Persaingan Malaysia yang mana mereka yang akan menguatkuasa dan melaksanakan peruntukan di bawah Akta Persaingan 2010 ini. Jadi, peranan utama mereka adalah untuk mengawal, untuk menghalang proses persaingan bagi kepentingan peniaga, pengguna dan ekonomi supaya tidak berlakunya penyelewengan di dalam ekonomi pasaran itu sendiri. Okey, di sini saya ada sertakan dua kerata akhbar yang menceritakan tentang aktiviti cartel itu sendiri dalam pasaran. Yang pertama ialah Grab dan Uber didenda 39 juta kerana penggabungan mereka. Dan yang kedua, Mars dan AirAsia juga didenda oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia kerana penggabungan mereka dan menyebabkan pengguna kurang pilihan dan terpaksa membeli harga tiket yang lebih mahal. Mengapa kartel gagal? Kartel akan gagal sekiranya ahli bukan kartel dapat membekalkan pengguna dengan jumlah barang yang banyak. Disebabkan persaingan daripada ahli bukan kartel, kartel gagal dalam mengatur dan mengekalkan harga kartel. Yang kedua, setiap anggota kartel mempunyai insentif untuk menipu perjanjian kartel. Anggota kartel bersetuju untuk meningkatkan keuntungan, mereka harus mengurangkan output. Namun, apabila salah seorang daripada ahli kartel mengambil kesempatan dengan mengeluarkan output tambahan dan mendapatkan keuntungan lebih pada jualan mengikut harga kartel. Oleh itu, semua syarikat dan ahli kartel perlulah menghormati perjanjian kartel untuk kepentingan bersama. Kita beralih ke bahagian seterusnya. Untuk mengelakkan firma daripada melanggar perjanjian kartel, kartel tersebut mestilah mampu mengesan pihak yang menipu serta menghukum mereka. Seterusnya, firma perlu sorotkan tingkah laku yang melanggar undang-undang daripada diketahui pelanggan serta agensi kerajaan. Kartel menggunakan pelbagai kaedah untuk mengesan unsur penipuan, antaranya ialah pengesanan dan penguatkuasaan, sokongan kerajaan serta halangan kemasukan, pengesanan dan penguatkuasaan. Sesetengah kartel membenarkan ahlinya untuk memeriksa akaun ahli lain. Kartel juga membahagikan pasaran kepada kawasan dan pelanggan. Ini bertujuan untuk mengesan firma yang mencuri pelanggan pesaing. Antara contoh yang dapat saya berikan ialah kes dua negara kartel Mercury yang berlaku pada tahun 1928 sehingga 1972 yang melibatkan negara Amerika Syarikat dengan Spanyol dan negara Eropah bersama Itali. Pernahkah anda melihat pemilik perniagaan memaparkan iklan seperti harga paling rendah? Pemilik perniagaan berbuat demikian untuk menunjukkan harga mereka jauh lebih murah daripada pesaing. Pengiklanan tersebut mendorong pengguna untuk melaporkan pelanggaran perjanjian kartel. Sokongan kerajaan. Sesetengah kerajaan membantu firma-firma yang terlibat dalam kartel dengan mengecualikan mereka daripada undang-undang anti-monopoli serta persaingan. Seterusnya, halangan kemasukan. Langkah ini membantu kartel mengesan dan menghukum penipuan dan mengekalkan harga yang tinggi. Kartel kebiasaannya melibatkan bilangan firma yang sedikit kecuali firma yang melibatkan persatuan profesional. Apabila firma baru menyertai pasaran, kebiasaannya kartel akan gagal. Contohnya, ketika hanya Itali dan Spanyol menjual Mercury, mereka mampu menubuhkan dan mengekalkan kartel tersebut dengan stabil. Namun apabila negara lain cuba menyertai, cubaan mereka untuk mengkartelkan pasaran Mercury telah berulang kali gagal. Undang-undang dan akta yang sedia ada menghalang firma daripada bekerjasama untuk melakukan persaingan. Sebenarnya, firma juga boleh menguasai persaingan jika mereka melakukan penggabungan ataupun membentuk monopoli di antara firma mereka. Namun begitu, sebenarnya undang-undang dan akta aktif persaingan juga turut menghalang firma daripada melakukan penggabungan sekiranya ia akan membentuk anti persaingan di antara kedua-dua perniagaan itu. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan modul Cournot.
Untuk pengetahuan semua, modul Carnot berfokuskan kepada kuantiti. Ia mempunyai 4 andaian, iaitu yang pertama, terdapat 2 firma dan tiada firma lain boleh memasuki pasaran. Dan yang kedua, firma mempunyai kos yang serupa. Ketiga pula, firma menjual produk yang serupa. Dan yang keempat, firma menentukan kuantiti mereka secara serentak. Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan Carnot? Okey, keseimbangan Carnot bermaksud suatu set kuantiti dijual oleh firma di mana kuantiti firma lain malar dan tiada firma boleh mendapat untung yang lebih tinggi dengan memilih kuantiti yang lain. Okey, berdasarkan kelok yang ditunjukkan, kita menggunakan contoh America Airlines dan United Airlines yang bersaing untuk mendapatkan penumpang bagi penerbangan antara Kuala Lumpur dan Jakarta. Jadi, kelok tindak balas terbaik America Airlines yang bertemu dengan kelok tindak balas terbaik United Airlines menjadi titik keseimbangan Carnot. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana America Airlines mendapat output yang memaksimumkan untung. Di pasaran monopoli, America Airlines mendapat output untung yang lebih tinggi berbanding di pasaran duopoli. Di pasaran duopoli, permintaan pasaran berkurang kerana perlu dibahagi menjadi dua. Seterusnya, mari kita lihat apa maksud keluk permintaan residual. Okey, keluk permintaan residual bermaksud permintaan pasaran yang tidak dipenuhi oleh penjual lain pada sebarang harga yang diberi. Jadi, mari kita lihat keseimbangan Carnot dan bilangan firma. Kita boleh menulis syarat tipikal memaksimumkan untung firma dengan formula yang ditunjukkan di dalam slide. Okey, semakin banyak firma, semakin besar keanjalan permintaan residual suatu firma hadapi. Dan semakin N bertambah besar, keanjalan permintaan residual menghampiri infinity dan persamaan di atas menjadi P sama dengan MC, iaitu syarat memaksimumkan untung bagi firma persaingan penerima harga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Diaul Hafiz bin Ahmad Daud, nombor matrik A181287. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan menerangkan sedikit berkenaan model Stackelberg oligopoly. Model Stackelberg oligopoly ini pada awalnya dirumuskan oleh pakar ekonomi Jerman yang bernama Heinrich von Stackelberg pada tahun 1934. Dalam model ini, terdapat satu firma yang menjadi penentu atau lebih dikenali sebagai leader dan firma lain yang menjadi pengikut iaitu follower dalam penetapan output pengeluaran dan harga. Ia melibatkan penjualan barang yang bersifat homogen. Firma dominan dalam pasaran iaitu leader akan menetapkan output pengeluaran terlebih dahulu pada tahap yang memaksimumkan keuntungan mereka. Kemudian diikuti oleh firma lain dengan cara mengoptimumkan output pengeluaran dan harga mereka. Seterusnya, mari kita lihat contoh rajah di atas bagi model Stackelberg oligopoly. Berdasarkan rajah tersebut, andaikan paksi X mewakili pengeluaran firma A, manakala paksi Y mewakili pengeluaran firma B. Bagi situasi ini, firma A merupakan pemimpin model Stackelberg, manakala firma B pengikutnya. Sekiranya firma A dapat menghasilkan keluaran pada tahap QA, firma B juga akan turut mengikutinya dengan menghasilkan keluaran pada tahap QB. Oleh itu, firma A dapat menghasilkan lebih banyak keluaran di QS iaitu pada model Stackelberg jika dibandingkan dengan keluaran di QC iaitu model Carnot. Begitu juga dengan firma B, kesannya setelah mengikuti firma A membuat keputusan keluaran, firma B hanya dapat menghasilkan keluaran yang lebih sedikit di QS iaitu Stackelberg berbanding keluaran di QC iaitu model Carnot. Seterusnya, kita lihat kepada perbezaan model Stackelberg dengan model-model ekonomi yang lain. Dalam model Stackelberg, kuantiti pengeluaran adalah sederhana. Sama seperti dengan harga iaitu diletakkan pada tahap yang sederhana. Yang membezakan model Stackelberg dengan model-model ekonomi yang lain adalah dari segi pergerakan antara firma, di mana sesebuah firma yang dominan akan meletakkan output pengeluaran dan harga terlebih dahulu dan diikuti oleh firma-firma yang lain dengan cara mengoptimumkan output pengeluaran mereka dan harga. Bagi model Carnot pula,
kuantiti pengeluaran hanyalah rendah, tetapi harga yang diletakkan amatlah tinggi. Dari segi pergerakan antara firma adalah secara serentak. Sama juga dalam model ekonomi Bertrand. Yang membezakan model ekonomi Bertrand dengan model ekonomi Carnot adalah dari segi kuantiti pengeluaran dan harga. Dalam model ekonomi Bertrand, kuantiti pengeluaran adalah tinggi tetapi harga yang diletakkan adalah rendah. Kali ini saya akan membentangkan berkenaan subtopik di bawah tajuk pasaran oligopoli. Subtopik yang saya akan bentangkan adalah model Bertrand pasaran oligopoli. Apa itu model Bertrand oligopoli? Ianya satu set harga di mana tidak ada syarikat yang dapat memperolehi keuntungan yang lebih tinggi dengan memilih harga yang berbeza jika firma lain terus mengenakan harga tersebut. Keseimbangan Bertrand ini bergantung kepada sama ada firma mengeluarkan produk serupa atau produk berbeza. Apa itu produk serupa atau identical product? Ianya merupakan penetapan harga bagi pasaran oligopoli dalam sesebuah firma yang mempunyai kos yang serupa dan juga pengeluaran produk yang serupa. Pengambilan harga keseimbangan ini menyebabkan harga keseimbangan sama dengan kos marginal di mana P sama dengan MC. Berikut merupakan graf bagi model Bertrand untuk produk yang serupa. Terusnya adalah produk berbeza atau differentiated product di mana kebanyakan pasaran iaitu pengeluar atau syarikat akan menghasilkan barang yang berbeza. Contohnya seperti kereta, stereo, komputer dan ubat gigi. Kebanyakan ahli ekonomi percaya bahawa penetapan harga yang lebih realistik daripada penetapan kuantiti ketika barang dibezakan. Jadi, jika satu syarikat boleh mengenakan harga yang lebih tinggi untuk produknya yang berbeza tanpa kehilangan semua penjualannya. Jika kita beranggapan tiada barang yang serupa, maka syarikat boleh menetapkan harga melebihi cost marginal atau marginal cost MC di dalam model Bertrand. Berikut merupakan contoh graf untuk model Bertrand bagi produk yang berbeza. Seterusnya adalah Bertrand versus Carnot, di mana terdapat beberapa perbezaan di antara keseimbangan model Bertrand dan keseimbangan model Carnot. Bagi model Bertrand, apabila firma mengeluarkan produk yang serupa atau identical product, syarikat akan memperolehi keuntungan yang sifar dan harga sama dengan kos marginal. Apabila firma mengeluarkan produk yang sama juga, ia akan menyebabkan model Bertrand kelihatan tidak konsisten dengan pasaran oligopoli yang sebenar melalui dua cara, di mana harga keseimbangan kompetitif dalam model Bertrand yang tidak realistik dan juga harga keseimbangan yang bergantung kepada kos dan ianya tidak sensitif kepada permintaan dan jumlah syarikat. Berbeza dengan keseimbangan model Carnot di mana apabila syarikat mengeluarkan produk yang serupa atau identical product, syarikat akan mendapat keuntungan yang positif dan harganya akan melebihi kos marginal. Daripada sini, kita dapat lihat bahawa model Carnot nampak lebih realistik daripada model Bertrand. Hal ini kerana harga keseimbangan dengan sebilangan kecil syarikat terletak di antara harga yang kompetitif dan harga monopoli yang lebih realistik. Maka dengan itu, pasaran oligopoli biasanya akan mengenakan harga yang lebih tinggi daripada syarikat yang lebih kompetitif. Manakala harga keseimbangan bagi model Carnot bergantung kepada permintaan, jumlah syarikat dan juga kos. Kesannya, ahli ekonomi lebih cenderung menggunakan model Carnot daripada model Bertrand untuk mengkaji pasaran barangan homogen. Saya akan berikan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung dengan subtopik persaingan bermonopoli atau dikenali juga sebagai persaingan monopolistik. Okay. Di sini terdapat 5 ciri-ciri persaingan bermonopoli, iaitu pertama, bilangan firma yang banyak. Okay. Bilangan firma dalam persaingan bermonopoli ini ramai, tetapi dia mengeluarkan barang pengganti yang hampir sama antara satu sama lain. Dia juga mengeluarkan barang pengganti hampir tetapi tidak bekerjasama antara satu sama lain. Okay. Yang kedua, keluarannya adalah berbeza-beza. Iaitu berbeza dari segi fizikal seperti jenama, kualiti, pembungkusan, reka bentuk dan iklan. Barang keluarannya juga tidak mempunyai fungsi yang sama. Okay. Yang ketiga, kebebasan keluar masuk industri. Dalam persaingan bermonopoli ini,
firma lain boleh memasuki industri dengan hasilkan barang yang berbeza corak. Firma berjaya masuk ke industri kerana menghasilkan barang yang berkualiti, berjenama dan kaedah promosi yang berkesan supaya dapat menarik perhatian pelanggan. Okey, seterusnya ciri-ciri yang keempat ialah mempunyai sedikit kuasa monopoli. Dalam persaingan bermonopoli ni, sedikit kuasa dalam menentukan harga. Firma mempunyai golongan pelanggan yang taat setia kepada keluarannya. Jika firma ni dia naikkan harga, golongan ni tetap akan membelinya. Okey, yang terakhir cirinya ialah persaingan bukan harga. Dalam persaingan bermonopoli ni, mereka bersaing dalam bentuk pengiklanan dan promosi dalam bentuk tawaran istimewa. Okey, berikut merupakan contoh firma monopolistik dalam industri makanan, iaitu KFC, McDonald dan Mary Brown. Saya ambil contoh daripada keluaran produk mereka, iaitu KFC ada mengeluarkan ayam goreng KFC, McDonald ada mengeluarkan ayam goreng McDonald, Mary Brown juga ada mengeluarkan ayam goreng McDonald. So di sini kita dapat lihat yang ketiga-tiga ni dia mengeluarkan produk yang hampir sama, tetapi membezakan ialah dari segi jenama, dari segi kualiti, dari segi pembungkusan, dari segi reka bentuk dan cara mereka mengiklankan produk mereka. Di sini kita dapat lihat keseimbangan persaingan bermonopoli. Keseimbangan firma tercapai apabila MR sama dengan MC di titik E dengan keluaran Q dan harga P. Pada tingkat keluaran Q, firma mencapai untung normal kerana firma masuk sehingga tiada lagi kemungkinan kemasukan yang menguntungkan, iaitu di titik P sama dengan AC.